Pertama sekali, sebelum kita memulakan pengajian tafsir, hendaklah kita mengetahui dan memahami apakah tajuk bagi Al-Quran. Kalau orang tanya, Quran ni dia adalah kitab, betul? Quran adalah kitab. Setiap kitab ini ada tajuknya. Setiap kitab ada tajuknya. Maka kalau kita ditanya, apakah tajuk ataupun apakah topik yang kerananya diturunkan Al-Quran? Apakah tajuk? Apakah maudhu'? Apakah topik yang kerananya diturunkan Al-Quran? Ini pertama sekali yang kita akan pelajari. Tidaklah sepatutnya, tidaklah sayugia orang yang beragama Islam, orang yang membaca Al-Quran tidak mengetahui untuk apa Al-Quran itu diturunkan. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Maka untuk kita menjawab soalan itu, kita jawab melalui Al-Quran juga. Tidak ada yang terbaik, tidak ada yang lebih baik terangkan kepada kita apakah maudhu' Al-Quran ataupun apakah tajuk Al-Quran lebih daripada siapa? Lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-52. Surah Ibrahim ayat yang ke-52. Kalau yang hafiz Al-Quran boleh tengok, yang tak hafiz pun boleh tengok. Itulah tajuk Quran, itulah khulasah dia, itulah kesimpulan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jadi kita ambil daripada kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman sendiri, mudah. Siapa yang ada kitab ni boleh buka surah Ibrahim. Buka surah Ibrahim ayat yang ke-52. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah Yusuf juzuk 13, kemudian suratul Ra' juzuk 13, surah Ibrahim juzuk 13. Jadi buka juzuk 13 surah Ibrahim. Kalau dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ni iaitu pada muka surat 491. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza balaghul linnas. Hadza balaghul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadzakkara ulul albab. Hadza balaghul linnas. Al-Quran ini ayat ini ditujukan kepada kita semua. Ulama ajar kita, satu orang syekh nama dia Maulana Uthman bin Kabir, bila kita baca Al-Quran sangat hebat, tidak ada yang lebih hebat daripadanya. Beri sedikit masa untuk mengetahui firman Allah kepada diri kita. Orang sangat menghargai kalau dia dapat surat daripada kekasih, disimpan, dia bubuh minyak wangi, dia letak tempat yang tinggi, dia letak tempat yang berharga. Itu surat kekasih yang akan binasa, yang akan musnah. Ataupun dia dapat surat daripada istana, dia begitu teruja kerana lihat kepada letterhead istana negara ataupun urusan Seri Paduka. Dia teruja dengan isi kandungannya, walaupun isi kandungannya itu hanyalah satu muka surat sahaja. Tetapi dia berbangga kerana
Dia dapat surat rasmi daripada pihak yang besar, pihak yang tertinggi. Itu antara manusia dengan manusia. Jadi Al-Quran ini adalah umpama surat Allah Ta'ala kepada kita. Umpama surat Allah Ta'ala kepada kita. Maka semestinya lah seorang itu dia nak belajar, dia nak ambil tahu apa yang ada dalam Al-Quran yang saya perlu tahu, kerana Quran bercakap dengan saya. Quran memerintahkan saya sesuatu, Quran melarang saya daripada sesuatu, Quran menceritakan kepada saya sesuatu. Maka oleh kerana itu sepatutnya di atas dorongan itu kita seronok untuk belajar Quran. Banyak kelas-kelas yang dibuat mempelajari lafaz-lafaz Quran, tajwid. Banyak kelas-kelas dibuat menghafal lafaz-lafaz Al-Quran, tahfiz. Maka kita tambah. Kita tambah, selain daripada kita memperbaiki bacaan Quran kita, selain daripada kita menghafal Al-Quran bagi para hufaz, maka kita tambah lagi, kita nak tahu makna Quran. Nak tahu itu bukan hanya sekadar nak kumpul maklumat, tidak. Ini Quran, ini kalam Allah, ini surat daripada pencipta langit dan bumi. Ini adalah kalam yang lebih tinggi daripada semua kalam. Tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tetapi itulah kerana kelemahan iman kita, keterujaan kita ketika mendapat surat daripada orang besar-besar, tidak sama keterujaan itu bila kita baca Quran. Maksudnya ada orang yang dia baca Quran lebih kurangnya sambil lewa. Dia telah menghabiskan banyak masa dia mempelajari ilmu-ilmu dunia. Dia tak ada bagi ke sedikit masa dia belajar tentang Quran. Dia telah habiskan masa muda dia belajar ilmu-ilmu dunia. Bagilah sedikit masa belajar tentang Quran. Bila sedikit masa untuk memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih berharga daripada seluruh keringat yang kita curahkan hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu keduniaan sahaja, yang fungsinya, manfaatnya di dunia sahaja, yang mungkin ilmu itu datang daripada orang bukan Islam. Ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita kembali kepada tajuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So bila kita ditanya secara ringkaslah, contohlah orang bukan Islam, dia tanya Quran ni buku. Sebab dia orang yang bukan Islam ni, dia tengok Quran ni macam buku je. Macam buku. Seperti mana buku-buku yang lain, maka Quran adalah salah satu daripada buku-buku yang lain. Kita tidak melihat seperti itu. Maka contohlah kalau dia bertanya, apakah tajuk Quran? Apakah isi Al-Quran? Ke arah apa Al-Quran itu nak bawa manusia? Maka ayat ini secara ringkasnya menjawab soalan tadi. Maka kita cukup kita baca ayat ini dan kita jawab melalui yang turunkan Al-Quran itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-52, hadza balaghul linnas. Hadza balaghul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi peringatan. Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui dengan hujah-hujah yang tersebut di dalamnya Al-Quran, bahawasanya dia adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal, fikiran, beringat dan insaf. Kalau saya boleh pecah-pecahkan kepada beberapa bahagian, maka kita sebut apakah maudhu' dan tajuk Al-Quran. Yang pertama adalah hadza balaghul linnas. Hadza balaghul linnas. Jadi pertama, Al-Quran ini adalah apa? Disampaikan. 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 Maknanya bukan dibaca sahaja, disampaikan. Kalau kita hanya baca sahaja, kita belum lagi melunaskan tanggungjawab Quran. Disampaikan. Balagh. Balagh itu maksudnya sampai. Balighu anni walau ayah. Disampaikan. Disampaikan
kepada siapa? Siapa yang menjadi sasaran untuk disampaikan Quran? Linnas, kepada seluruh manusia. Disampaikan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Disampaikan maksudnya bukan hanya dibaca sendiri, bukan hanya dibaca, ada faedah, ada ibadah, dapat pahala, digalakkan, bukan digalak lagi, disarankan, ada banyak fadilat. Di samping itu tambah lagi sampaikan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, bukan hanya orang Islam sahaja, seluruh manusia. Hadza balaghun linnas, sampaikan kepada seluruh manusia. Yang pertama. Yang kedua, waliyunzaru bihi, diberi ataupun kita kata memberi peringatan, memberi peringatan kepada umat manusia melalui Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga, supaya manusia tahu dan meyakini, supaya manusia tahu dan meyakini apa dia? Bahawasanya Allah, dia adalah Tuhan, ilah yang esa, tunggal. Nombor 4, supaya orang yang cerdik, mendapat ingatan dan pelajaran daripada Al-Quran. Jadi itulah kesimpulan dia. Apa dia? Pertama sekali, Al-Quran disampaikan kepada seluruh manusia. Mengikut kemampuan kita. Nabi SAW bagi kita peluang. Nabi SAW mudahkan kita, simple sahaja. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Maksudnya, kalaulah kamu mampu hanya sepotong ayat, buat. Quran ada 6,666 ayat ataupun lebih kurang bilangannya. Berapa banyak ayat Al-Quran yang kita boleh sampaikan kepada manusia? Nabi sebut, Nabi letak satu tuntutan yang tak tinggi, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah olehmu daripada aku walaupun sepotong ayat, walaupun satu ayat, sampaikan. Apa ayat yang kita tahu? Kita tahu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sampaikan kepada manusia. Wa ma Muhammadun illa rasul. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ayat Quran. Quran sebut, yakinlah oleh kamu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Quran sebut, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu melainkan dia adalah merupakan rasul. Dia adalah merupakan rasul. Maka kita sampaikan. So yang pertama apa? Yang pertama, Quran itu dia adalah sesuatu untuk disampaikan. Itu perkara yang sangat penting. Setiap orang mengikut tahap dia. Ulama cara dia. Ulama lagi banyaklah boleh sampaikan. Orang yang sedang belajar, cara dia, kemampuan dia. Dan orang awam, kemampuan dia. Tetapi nak menunjukkan bahawasanya
agama itu perlu disampaikan. Bila disebut Quran, itulah agama. Bila disebut agama, itulah Quran. Maksudnya apa? Maksudnya agama itu perlu dikongsi, perlu disampaikan, kepada seluruh manusia. Yang kedua, supaya dengan Al-Quran ini manusia diberi peringatan, diberi ingatan. Sebab apa manusia ni? Kenapa manusia dia orang Islam tapi sepertinya hidup dalam keadaan tidak beragama? Sebab apa? Kenapa benda itu berlaku? Dan kita tahu benda ini berlaku di sekeliling kita. Di sekeliling kita. Bahkan yang melakukannya itu orang yang dekat dengan kita. Bahkan orang yang melakukan itu, dia duduk satu rumah dengan kita. Jadi macam mana? Satu orang yang Allah dah bagi hidayat, Allah dah bagi kesedaran, apa yang sepatutnya ada dalam fikiran dia, cetusan fikiran dia melihat keadaan ini? Sepatutnya ada apa? Ada sedikit kerisauan, ada sedikit kebimbangan. Macam mana ni keadaan muda-mudi remaja kita? Macam mana ni keadaan orang-orang Islam sebahagiannya walaupun dah dewasa tapi tak semayang? Macam mana ni keadaan wanita-wanita yang masih tidak menutup aurat, yang hidup tidak menjaga agamanya? Bila lihat keadaan ini, ada kerisauan, kesedihan. Kerisauan itu membawa kepada apa? Membawa kepada kesedihan, sedih. Bukan marah. Sebab kalau orang tu dia dakwah dengan marah-marah ni, orang tak datang, kan? Dia risau ni tengok umat ni begitu begini, berkonsert sana, berkonsert sini. Macam mana cara dia nak atasi masalah tu? Dia marah-marah, dia maki-maki. Tak selesai masalah. Tak selesai, kan? Tak selesai masalah. Maki-maki, lepas tu doa keburukan pula. Allah terbalikkan bumi. Ini apa? Siapa yang ajar macam tu? Siapa yang ajar seperti itu? Bila melihat keadaan ini, itu sahaja yang kita ada, kan? Kita tak ada buat apa-apa, kita tak pernah dakwah pun, kita hanya tengok sahaja. Tiba-tiba kita nak doa keburukan. Dia nak doa keburukan ni lepas kita dah menggembeling segenap tenaga kita, macam Nabi. Kita dah belanjakan seluruh masa kita. Lepas tu barulah boleh cerita nak doakan keburukan orang, kebinasaan. Macam Nabi Nuh. Berapa tahun Nabi Nuh bersabar sebelum dia doa dengan Allah, ya Allah bantulah aku dan binasakanlah mereka. Berapa tahun? 950 tahun. Bukan sekejap. Kita tak ada buat apa-apa pun, tak pernah jumpa pun budak-budak tu, remaja tu. Pernah jumpa ke dia? Pernah cakap ke dengan dia? Yang tiba-tiba kita nak doakan keburukan tu. Maka itu yang disebut apa? Kita dengan Al-Quran ini kita belajar macam mana para nabi dan para rasul menjalankan dakwah, menyampaikan agama ni macam mana, macam nabi dan rasul buat. Itu kita belajar melalui Al-Quran. So yang kedua adalah waliyunzaru bihi, supaya manusia ini diberi peringatan dengan Quran, ingatkan manusia apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang Allah Ta'ala ingatkan, apa yang Allah Ta'ala ancam sekiranya tidak mematuhi perintah Allah yang disebut dalam Al-Quran. Jadi kita kembali kepada soalan tadi, kenapa manusia seolah-olahnya hidup dalam kelalaian? Sebab apa? Lalai ni datang sebab apa? Lalai. Dia panggil lalai lah ni, dia panggil ghaflah. Mereka ni masih ada iman. Jangan kita kata orang yang nampak macam terlompat-lompat tu macam iman tak ada, dia ada iman. Dalam hati dia tu masih ada bara iman, ada. Ini pun salah juga. Orang yang mana bersemangat nak cegah kemungkaran terus melabelkan orang sebagai kafir, tak boleh, kan? Walaupun nampak dia tu macam teruk, jangan kita kata orang tu kafir selagi mana dia tak pernah ucap apa-apa kalimah kekufuran. Dia orang Islam yang lemah lah. Kita panggil apa? Lemah iman. Lemah iman. Lemah ni ada tapi lemah. Yang perlu dicas, yang perlu ditiup bara dia sehingga menjadi api yang marak menyala. Jadi sebab apa ghaflah berlaku? Itu soalan dia. Sebab apa berlaku lalai ni? Nampak sangat leka sangat. Nampak sangat lalai. Sebab apa? Untuk menjawab soalan ini,
kita jawab juga melalui Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran telah bagi tahu punca ataupun sebab akibat. Maka kita baca daripada surah yang kita selalu baca. Kita baca daripada surah yang kita selalu baca, iaitu surah Yasin. Baca surah Yasin. Buka pula surah Yasin. Buka pula surah Yasin ayat yang ke-6. Buka surah Yasin ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Nombor 6, Yasin, dan demi Al-Quran yang mengandungi hikmah. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, ialah salah seorang rasul daripada para rasul yang telah diutuskan, yang tetap di atas jalan yang lurus, agama Islam, yakni agama Islam. Ayat nombor 5, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha pengasih. Ayat nombor 6, agar kamu memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang nenek moyang mereka telah lama tidak diberi peringatan dan amaran, sehingga menyebabkan mereka lalai. Ayat nombor 6 ni menjawab soalan tu. Sebab apa manusia lalai? Al-Quran jawab simple je, kerana dia sudah lama tidak diingatkan. Tak ada orang ingatkan dia, sebab itu dia lalai. Tak ada orang yang ingatkan dia secara berterusan, sebab itu dia lalai. Mungkin ada lah seminggu sekali, tu pun sambil tidur dia dengar. Jadi ayat ni jawab soalan tu. Ayat ini Allah Ta'ala tujukan kepada Rasulullah, bercakap tentang bangsa Arab. Bangsa Arab yang mereka ni tinggal dekat Mekah. Rumah mereka sekeliling Kaabah. Orang Arab yang itu yang dimaksudkan. Kaum yang dimaksudkan dalam ayat ni, agar kamu memberi peringatan dan amaran kepada kaum. Kaum yang dimaksudkan kat sini ni orang Arab. Orang Arab. Orang Arab yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Orang Arab yang kaum yang nenek moyang mereka telah lama tidak diberi peringatan dan amaran, sehingga menyebabkan mereka lalai. Jadi sebab manusia lalai ni tak diberi peringatan. Kalau diberi peringatan pun tak dibuat secara berterusan. Sebab manusia macam tu. Dia kena kita ni kalau tak nak lalai, kita kena usahakan diri kita ni duduk dalam environment, duduk dalam suasana yang boleh ingatkan kita. Itu cara untuk kita bantu diri kita. Kalau satu orang tu dia sedar yang dia ini kadang-kadang tergelincir, terpelesong, maka dia cuba jangan keluar, jangan meninggalkan terus suasana yang boleh jadi dia ingat. Paling kurang kalau dia lemah sangat. Contohnya, jangan tinggalkan masjid. Contoh, suasana masjid kita tak kuat, kerana suasana kat luar ni merayu-rayu, meronta-ronta, tarik kita. Ada satu suasana yang tarik kita kepada kesesatan, kejahatan. Ada satu lagi suasana yang dia tarik kita kepada kebaikan. Memang logik lah kalau kita hanya duduk dalam suasana persekitaran, environment, bi'ah yang akan dorong kita kepada keburukan, kita akan buat keburukan. Kita akan buat keburukan. Maka paling kurang satu orang itu, dia jangan tinggalkan terus. Ada juga masa dia duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis, duduk dalam masjid, duduk bersama kawan-kawan yang baik dan positif. Itulah cara dia. Saya sebut paling kurang tu untuk tarik perlahan-lahan lah, sepatutnya tinggalkan terus. Tapi untuk tarik perlahan-lahan, dia jangan jauhkan diri daripada persekitaran yang baik. Kalau dia rasa dia jahat sangat ke, dia lemah sangat ke, tapi jangan tinggalkan terus. Sebab kalau tinggalkan terus, dia lagi hanyut, lagi hanyut. So jangan, kalau orang tu dia duduk di atas lorong gelap, maka paling kurang jangan dia tinggalkan terus lorong yang ada cahaya. Kalau dia bersama dengan kawan-kawan yang dorong buat benda yang tak elok,
paling kurang dia janganlah tinggalkan terus kawan-kawan dia positif yang boleh dorong dia buat benda baik. Mudah-mudahan kalau dia duduk-duduk itu, Allah Ta'ala buka hati dia, Allah Ta'ala bagi hidayat kepada dia. Formula ni adalah formula Quran. Quran bagi formula simple. Kelalaian berlaku disebabkan tidak diberi peringatan. Dan untuk menghilangkan masalah lalai di kalangan manusia, berilah peringatan. Bas. Kelalaian berlaku disebabkan tak diberi ingatan. Untuk menghilangkan kelalaian itu, berilah peringatan. Berilah peringatan. Dan manusia ni, kalau dia tak duduk dalam environment yang elok, ataupun tak ada orang yang ingatkan dia, dia boleh hanyut, bukan biasa-biasa punya hanyut. Dia boleh pergi jauh tu, bukan biasa-biasa punya pergi jauh. Dia boleh pergi sesat barat. Orang Melayu panggil sesat barat, dia boleh pergi. Kalau dia nak jadi jauh, hanyut tu. Contoh yang paling mudah sekali, orang Arab yang duduk di Mekah. Cuba kita bayangkan, orang Arab yang duduk kat Mekah ni, dia punya sesat setara mana? Daripada mana asal mereka, sampai ke mana mereka hanyut. Baru kita faham bahayanya kalau tak diberi peringatan. Bahayanya. Mereka ni, orang Arab yang duduk di Mekah ni, mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim AS. Okey? Dan mereka ini tinggal di tanah suci, iaitu Mekah. Rumah mereka dekat dengan Kaabah. Minum air Zam-Zam dekat dengan Kaabah. Dan mereka tinggal di bumi yang syarat dengan sejarah perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Mereka begitu sesat dan hanyut sehinggakan apa? Sehinggakan mereka jadikan batu sebagai Tuhan. Tak ada kesesatan yang lebih tinggi daripada itu. Kalau orang tu dia punya sesat, dia sampai menyengutukan Allah, tu kira klimaks kepada kesesatan. Habis. Ada orang dia punya sesat dia tak semayang, ataupun semayang tak cukup. Itu pun kita kira sesat lah. Maknanya tak berada di jalan yang lurus. Tapi dia masih ada agama lagi. Dia tak ada pergi sembah pokok ke, tak ada pergi sembah batu ke. Tapi kalau sampai tinggalkan agama yang suci, pergi pula kepada agama yang tak logik. Tak logik apa? Ambil batu yang dipahat dengan tangan sendiri, jadikan Tuhan. Ambil batu yang dipahat di tangan sendiri, jadikan Tuhan. Sedangkan mereka ni cucu cicit mereka-mereka yang tinggal kat Mekah. Jadi kita kena hati-hati. Maksud saya, ayat ini sebut kenapa cucu cicit piut yang generasi kemudian ni dia punya sesat luar biasa. Kerana golongan sebelum itu tidak diberi peringatan, dia punya ancaman dia, anak cucu dia punya sesat barat. Maksud dia, benda itu seperti mana berlaku pada zaman dahulu, dia boleh berlaku pada generasi kita. Kalau tak ada orang yang ingatkan, ataupun dipanggil, kalau tak ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat ni, mengambil pendekatan saya jaga semayang saya sahaja, kita jangan pelik nanti zuriat generasi Melayu ni jadi pelik-pelik. Sebab itu di samping kita datang masjid, kita kena ada fikir juga. Tak boleh. Paling kurang tegur, paling kurang cakap. Kalau kita tak mampu nak buat lebih, cakap je. Kadang orang dia, anak dia dah dewasa tak semayang, dia nak pukul memang tak boleh lah. Anak dah besar, nak pukul waktu kecil kan, umur 7 tahun. Jadi paling kurang dia jangan lupa ingatkan, cakap, rayu, tolong semayang kan. Dia cakap je. Anak dia tak semayang juga, ayah dia cakap sampai orang kata buih mulut, tapi dia jangan jemu cakap. Itu je yang dia boleh buat. Itu yang dia boleh buat untuk mendapat menunaikan tanggungjawab menyampaikan agama. Jadi surah Yasin ni apa? Ini jawapan kepada apa? Jawapan kepada kenapa kelalaian berlaku. Orang Arab Mekah jadi teruk sangat. Dia punya lalai dia bukan biasa-biasa punya lalai. Dia punya lalai dia sampai dia lupa Tuhan dia siapa? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ini, maksudnya kalau tak ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, pemuda-pemudi kita dicolek pemikiran dia, dicolek keseronokan dia melalui media-media senyap. Dia duduk dalam bilik seorang-seorang, duduk belek tu, belek ni, belek. Ibu apa tak tahu tu dia buat apa tu. Benda tu berlaku bertahun-tahun. Dan sehingga benda yang dia baca, benda yang dia tengok, kawan yang dia bergaul telah membekas pada hati dia. Sebab apa? Yang duduk banyak masa dengan dia bukan mak bapak dia.
Yang banyak masa dengan dia adalah handphone yang kat tangan dia. Yang banyak masa dengan dia kawan-kawan dia. Itu biasa. Mak bapak sibuk, tak hirau anak-anak. So anak-anak tu dia akan ikut sesuatu yang dia lebih banyak dengan benda tu. Sama ada dia bertemu secara fizikal ataupun dia bertemu secara maya, benda tu akan dikesan. Benda tu akan dikesan. Maka tiba-tiba membentuk generasi yang pelik yang kita tak pernah jumpa sebelum ini. Dan benda ini kita boleh jumpa di tempat lain. Ada orang-orang Arab, Palestin ke Lebanon ke berhijrah ke negara Brazil. Ada jemaah-jemaah dakwah, jemaah-jemaah tabligh pergi ke sana. Kat sana environment bukan Islam, negara bukan Islam. Dia punya kawan-kawan dia, sekolah dia tak adalah macam sekolah kita. Maka generasi yang pertama yang datang daripada Palestin tu masih adalah saki baki agama tu, sebab dia memang membesar dekat negara yang ada agama. Tapi dia sampai je generasi kedua dah habis. Tak perlu generasi ketiga. Generasi kedua je dah rosak. Generasi ketiga murtad. Habis. Murtad. Sebab apa? Dia duduk di tempat yang memang environment dia adalah tak mendorong kepada Allah, tak mendorong kepada hari akhirat. Sebab itu orang yang dia ada fikir agama, dia tak akan letak keluarga dia, dia tak akan tinggal di negara yang anak dia tak boleh dapat didikan, sebab dia kata bahaya. Dia kerja, anak dia sekolah dengan orang bukan Islam, tak ada ajar, mungkin ajar atheism, tentang tiada Tuhan. Dia tak tahu tu anak dia punya kawan, dia tak tahu yang diracuni oleh cikgu kat sekolah dia kat negara sana. Anak dia membesar daripada keluarga Islam, tapi pemikiran dah songsang. Pergi generasi lepas tu tak ada agama. Maka orang yang dia ada fikir agama, dia tak akan tinggal, dia akan family dia duduk kat situ, sebab dia risau. Macam mana ni? Kita perlukan environment yang baik supaya nak jaga masyarakat kita. Kita nak jaga keluarga kita. Kita nak jaga family kita. Beri peringatan. Yang ketiga, maksud daripada Al-Quran diturunkan supaya manusia tahu bahawasanya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Inilah maksud. Inilah maksud. Bahkan ini adalah maksud bumi dan langit dicipta. Kalau orang ditanya kan, bumi dan langit ni dicipta untuk apa? Untuk apa? Soalan. Apa? Falsafah. Apa falsafah penciptaan langit bumi ni? Dengan segala-gala ragam yang ada kat langit bumi ni yang begitu kompleks. Langit bumi ni adalah makhluk yang begitu kompleks. Siapa yang kaji tentang bumi, siapa kaji tentang angkasa, dia tahu angkasa ni adalah suatu alam yang luar biasa. Bumi adalah alam yang luar biasa. Yang boleh cipta bumi dan alam yang luar biasa adalah Allah yang luar biasa. Tak mungkin dia jadi sendiri. Maka bila ditanya soalan, apakah maksud bumi dan langit dicipta? Apa maksud dia? Ada orang, mungkin orang Islam dia boleh jawab soalan tu, tapi soalan ni orang yang dia tak ada panduan kitab daripada langit, dia hidup dia kata mencari-cari, tak jumpa lagi. Dia sibuk hidup dalam ilusi dan falsafah. Apa sebenarnya alam ni dicipta? Mencari-cari, terkapai-kapai, meraba-raba. Orang Islam, kita nak tahu kenapa alam ini dicipta, simple. Kita tanya kepada yang cipta, bas. Macam mana nak tahu? Macam mana kita nak tahu apa maksud alam ni dicipta? Cuba kita fikir, logik dia macam mana? Logik dia, kita tanyalah. Kita tanyalah yang buat tu. Macam contohnya, ada satu benda dibuat. Kita duk tanya, duk fikir, duk risau. Benda ni dibuat sebab apa? Tak perlu cari kat internet, pergi dekat yang buat tu tanya dia buat ni sebab apa? Dah dapat jawapan. Dah dapat jawapan. Tak perlu berfalsafah. Tak perlu nak berfalsafah. Kerana bumi ini ada pencipta dia. Langit ini ada pencipta dia. Manusia ini ada pencipta dia. Maka jawapan itu kita dapat daripada Al-Quran juga. Al-Quran surah apa Ustaz Jabbar? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ni ramai hafiz Quran ni. Surah Zariyat. Buka surah Zariyat pula. Macam tu kita belajar Al-Quran. Buka pula surah Zariyat. Surah ayat ni memang selalulah kita dengar ustaz-ustaz baca. Bila orang kita ditanya kan, ini dia panggil ilmu daripada Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin dan manusia ni
dia diwujudkan. Kita ni wujud atas muka bumi ni atas purpose apa? Atas tujuan apa? Ke tak ada tujuan? Ke tak ada tujuan? Manusia ni adalah makhluk yang kompleks. Manusia ni makhluk kompleks, bukan manusia makhluk simple. Kita ni walaupun orang tu macam mana pun, dia adalah suatu binaan ataupun ciptaan yang luar biasa, manusia. Orang yang kaji anatomi, kaji tentang manusia, dia tahu kompleksnya dan indahnya ciptaan yang namanya manusia. Maka untuk apa? Takkanlah sia-sia untuk hidup berpoya-poya sahaja. Bas, itu je. Takkan makhluk sekompleks ni, sesempurna ini dicipta untuk berpoya-poya, tak ada arah tujuan. Tak ada. Dia ada dipanggil, bila sesuatu ciptaan dibuat, dia ada, kita panggil apa? Manual. Kita panggil apa? Manual. Contohnya kenderaan dikeluarkan, model baru, Pro 2, Proton dan lain-lain. Bukankah ada buku manual? Buku manual tu apa? Dia terangkan macam mana cara nak handle kenderaan ni. Jangan suka-suka hati nak isi minyak, isi yang betul punya, isi gas, isi yang betul punya. Betul tak? Kereta ni kalau nak bandingkan manusia, manusia canggih lagi. Cuba bagi tahu, manusia dengan kereta yang paling canggih, yang mana lagi canggih? Yang mana lagi canggih? Kereta paling canggih apa? Tesla. Orang kata canggih. Ikutlah apa pun kenderaan yang paling canggih. Tesla contoh, sebagai contoh. Dengan ni manusia, yang mana lagi canggih? Manusia lagi canggih. Manusia lagi canggih. Manusia lagi kompleks. Manusia lagi halus. Kalau kita kata kenderaan tu ada wire-wire halus, dalam diri manusia ada wire lagi halus. Iaitu urat-urat, pembuluh-pembuluh darah yang terlalu halus. Halus yang terlalu kecil, yang memberi faedah yang besar. Maka bila ditanya apakah maksud manusia dicipta, dan ingatlah Allah Ta'ala kata, dan ingatlah aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Kita bagi tahu kepada diri kita dulu, wahai Ahmad, wahai Lutfi, ingat Allah Ta'ala kata tidaklah dia menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada dia. Itu maksud dicipta. Kemudian ayat ni kita sampaikan pula kepada orang lain, menunaikan tuntutan balar tadi, bahawasanya manusia ini dicipta untuk menjadi abdi kepada Allah, bukan jadi abdi kepada duit, menjadi abdi kepada manusia, menjadi abdi kepada jawatan, menjadi abdi kepada kuasa, menjadi abdi. Menjadi abdi. Satu orang jadi abdi kepada orang lain. Kenapa? Jadi abdi kepada duit, jadi abdi kepada dinar dan dirham. Kenapa? Kalau kita jadi abdi kepada Allah, kita mulia. Tapi kalau kita jadi abdi kepada harta, kita hina. Kita akan hina. Sebab manusia lagi mulia daripada harta. Jadi kalau kita jadi abdi kepada harta, kita jadi abdi kepada sesuatu yang lagi rendah daripada kita. Kalau kita jadi abdi kepada Allah, maka kita jadi abdi kepada yang mencipta segala-galanya. Kemudian kita tengok lagi, waliya'lamu annama wa ilahu wahid, supaya apa? Supaya manusia yakin Tuhan itu satu, Allah. Tuhan itu satu, Allah. Yang mencipta itu satu, Allah. Yang bagi rezeki itu satu, Allah. Yang mentadbir itu satu, Allah. Yang bagi manfaat itu satu, Allah. Yang bagi mudarat itu hanya satu sahaja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Surah apa? Afa hasibtum, surah apa? Yunus. Kena tanya Hafiz ni. Hafiz lah boleh jawab. Jawab macam komputer. Siapa Hafiz komputer kat sini? Afa hasibtum. Sebelum surah apa? Sebelum surah Ankabut kan? Surah Ankabut kan sebelum surah Ankabut? Sebelum lagi. Siapa boleh jawab? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Tak jumpa lagi. Surah apa?
Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ni Hafiz, tanya Hafiz ya ni. Hafiz Masjid Jami' Kampung Baru. Surah apa? Tak sampai lagi. Surah apa? Bukan selalu baca dalam sembahyang kan? Fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Surah apa? Dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut, adakah kamu menyangka bahawasanya kami cipta kamu ini dalam keadaan sia-sia? Afahasibtum, adakah kami cipta kamu sia-sia? Lain kali guna juga apa ni, cek Google surah Mukminun, akhir surah Mukminun. Dia Hafiz, dia kena macam tu kan. Dia siapa lagi yang akan apa ni mendalami Al-Quran lebih daripada Hafiz lah. Surah Mukminun lah, akhir surah Mukminun, akhir surah Mukminun. Surah Mukminun ayat 115. Surah Mukminun ayat 115. Allah Ta'ala cakap dengan kita, bagi tahu, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahawa kami menjadikan kamu sia-sia? Cuba kita ulang, duduk seorang-seorang baca ayat ni. Ayat surah Mukminun juzuk ke-18 ayat 115. Kalau dalam tafsir Ibn Ar-Rahman muka surat 710. Kita duduk seorang-seorang lepas main tahajud ke semain malam ke, kita ulang-ulang dan kita membayangkan Allah cakap dengan kita. Benda ini bagus untuk buang kelalaian yang ada dalam diri manusia. Kelalaian, hanyut dengan dunia. Maka Quran sebut afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahawa kami menjadikan kamu sia-sia? Maka apakah kamu menganggap, menyangka? Maka apakah kamu menyangka bahawa kami, Allah, menjadikan kamu sia-sia? Hidup tak ada apa-apa tujuan, habiskan hanya untuk makan minum je. Takkan itu je maksud hidup. Itu kecil. Kalau hidup ni hanya makan minum, tak ada beza dengan binatang. Tak ada beza. Binatang pun makan, binatang pun minum juga. Binatang pun beristeri juga kan, mengawan juga. Takkan maksud manusia hidup makan, minum, nak tinggal kat mana, nak pakai baju apa, bas, itu saja? Tak mungkin. Kita makhluk yang kompleks, kita makhluk yang hebat. Tak mungkin itu saja maksud dia. Maka Quran sebut, maka apakah kamu mengira bahawa kami menjadikan kamu sia-sia tanpa tujuan, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Maksudnya Quran kata kat manusia, wahai manusia, jangan kamu sangka hidup ni tak ada apa-apa penghisapan. Jangan ingat kalau buat zalim kat orang, benda tak kena tulis. Jangan ingat buat zalim kat orang, orang tak nampak, ataupun sebab kita ni kuat, orang yang kita zalimi tak boleh lawan, kita akan lepas macam tu saja. Ya, kat dunia kita lepas, kat akhirat kita tak terlepas. Kat dunia kita boleh bagi rasuah, kat akhirat nak bagi rasuah kat siapa? Zabaniyah. Nak bagi rasuah kat malaikat jaga syurga supaya bagi masuk juga? Tak ada siapa. Tak ada siapa yang akan. Kalau nak bagi rasuah kat akhirat, nak pakai apa? Nak bayar pakai apa? Rasuah tu nak bayar pakai apa? Cuba beritahu. Kerana manusia bila dibangkitkan selepas mati, dia telanjang, baju pun tak ada. Tak payah cerita harta. Dia bangkit tu selepas berlaku sangkakala kedua, dia bangkit telanjang. Bayang, telanjang, tidak memakai kasut dan tidak berkhatan. Kita kan khatan kan, nanti kita bangkit ada balik kulub tu, macam baby baru lahir tapi dewasa. Baby baru lahir kan tidak berkhatan. Nanti bila kita dibangkitkan semula, sama juga telanjang, tak ada kasut, cuma bezanya dia besar, tubuhnya besar, baby dewasa. Jadi macam mana nak rasuah? Tak boleh. Nak bayar apa? Tak ada apa boleh bayar. Memang amal semata-mata.
Okey, jadi maka apakah kamu mengira bahawa kami menjadikan kamu sia-sia tanpa tujuan dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak dikembalikan kepada kita. Tak, jangan kamu sangka kamu mati, orang Melayu panggil mati katak aja. Tak. Tak mati katak. Katak memang mati katak. Katak ni memang mati katak. Maksudnya dia mati itu tutup buku, tak ada cerita dah. Itu betul. Tapi kalau manusia, dia tak ada mati katak. Sebab apa? Dia akan ada episod baru sebenarnya. Bila mati ni sebenarnya kita masuk alam baru. Kita hidup di alam sana. Kita kena melalui episod-episod baru dalam kehidupan kita. Okey, itu nombor 3. Supaya manusia tahu dan meyakini bahawasanya Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan. Yang terakhir, supaya orang yang cerdik mendapat peringatan daripada Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita ni dapat peringatan daripada Al-Quran. Orang yang menggunakan akal dia. Okey, yang ini kita akan apa? Tutup pengajian kita yang petang ni. Sampai pukul berapa petang ni? Lupa dah. Mana pengajuh? Sampai maghrib ke? Sampai 6.30? Kita akan sambung selepas maghrib. Tapi bukan sekarang, sikit lagi. Kita ambil yang last. Ini tajuk petang ni apa? Tajuk petang ni topik Al-Quran. Maudhu' Al-Quran. Sampai pukul apa? 6.30 macam tu. Okey. Jadi yang keempat, mendapat peringatan. Mendapat peringatan. Allahu Akbar. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Surah apa? Inna fi ini ayat selalu baca. Surah apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan Al-Imran. Wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ayat nombor berapa? Berapa? 190. Buka. 190. 190 ayat ni selalu baca. Kita baca, kita tengok pula terjemahan dia, apa maksud dia. Allah nak bagi tahu apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya, surah Ali Imran, surah yang kedua. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Tengok nombor 4 tu. Bagi orang yang berakal. Orang yang berakal, orang yang bijak, orang yang macam mana. Kita selalu sebut istilah apa? Intelek, cendekiawan. Quran telah memberi definisinya sendiri. Itu kita punya. Kita punya. Quran kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Pada penciptaan langit dan bumi dan perbezaan siang dan malam, pertukarannya, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Maksudnya apa? Tanda ni, bahasa dia yang lain orang panggil apa? Alamat. Tanda-tanda ataupun kita panggil apa? Alamat-alamat. Kita mengetahui sesuatu bukankah melalui tanda? Tanda ni adalah konsep yang digunakan secara meluas untuk mengetahui sesuatu. Okey, contohnya ilmu perubatan. Ilmu perubatan mengetahui tentang penyakit yang ada dalam tubuh manusia bukankah melalui apa? Bukankah melalui tanda ataupun dipanggil simptom. Betul? Penyakit itu ada kat dalam. Tapi kita boleh tahu melalui simptom. Maksudnya mengetahui benda yang tak nampak melalui benda yang nampak. Itu maksud dia. Mengetahui apa? Benda yang tak nampak
melalui benda yang nampak. Kalau ada doktor dia faham. Benda yang tak nampak melalui benda yang nampak. Kalau ada doktor dia faham. Tak perlu doktor pun, orang biasa pun faham. Tengok tanda, ini pucat ni, ini kurang minum air, contoh kan. Tengok bibir kering, ini kurang minum air ni, ini darah kurang, ini tengah takut ni, contoh dia. Tanda. So mengetahui benda yang tak nampak melalui nampak. Mengetahui benda yang tak nampak melalui yang nampak. Begitulah juga kita nak tahu tentang Allah. Kita nak tahu tentang Allah melalui tanda. Quran pun guna perkataan tanda, ayat, tanda. Tanda bahawasanya alam ini ada pencipta. Tanda itu ada pada alam itu sendiri. Tanda itu ada pada alam itu sendiri. Alam itu sendiri adalah tanda bahawasanya dia bukan jadi sendiri. Sifat-sifat yang ada pada alam adalah tanda yang dia bukan jadi sendiri. Kalau orang itu berakal. Kalau orang itu berakal. Kemudian disambung lagi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang yang cerdik, ini definisi Quran lah. Orang yang cerdik definisi Quran, orang yang menyebut dan mengingati Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, dan sambil dia duduk, berdiri, berbaring, dia berfikir tentang penciptaan Allah dan penciptaan langit dan bumi. Jadi orang yang cerdik ni, dia fikir, dia kaji tentang langit, dia kaji tentang bumi. Jadi sebahagian orang ambil ayat ni menunjukkan Allah puji orang yang kaji langit ni, ahli astronomi kan. Kaji tentang bumi, geologi ke apalah, dia kaji tentang alam ni. Tapi kena ingat, orang yang kaji alam ini hanya dikira orang yang cerdik sekiranya dia kaji alam dan akhirnya dia jumpa pencipta alam, maka dia orang cerdik. Tapi kalau dia ni orang panggil pakar fizik ke, pakar sains ke, ikutlah apa pun gelaran jolokan untuk dia, akhir sekali conclusion kajian dia berpuluh tahun. Ada satu orang saintis ahli fizik yang terkenal, kalau saya sebut nama semua orang tahu, bukan Islam. Dia punya conclusion setelah berpuluh tahun, conclusion dia apa? Alam ini tak ada Tuhan, atheism. Maka biarlah orang kata dia pandai macam mana pun, kita kata jahil. Kerana apa? Tidak ada faedah satu orang tu dia kaji alam ini, dia kaji langit, dia kaji bumi, akhir sekali dia jumpa jalan mati. Dia jumpa apa? Jalan mati. Apa maksud jalan mati? Dia kata, dia beriktikad alam ini tak ada Tuhan. Tak. Orang yang cerdik yang disebut dalam ayat ini 190-91 surah Ali Imran, bila dia kaji, dia renung, dia tafakur, dia renung, dia tengok kehebatan langit, dia tengok kehebatan bumi, akhirnya dia kata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada azab api neraka. Jadi itulah menjawab kepada yang keempat, mengambil peringatan daripada Al-Quran sehingga membawa dia kepada Allah, membawa dia kepada akhirat. Ini dipanggil tafakur, merenung alam. Orang bercakap tentang kita kena merenung alam, betul. Tapi merenung alam adalah sehingga bawa kepada Allah. Bukan kita kaji tentang alam sampai dalam hati kita masuk kebesaran alam. Bas. Dia kaji tentang alam sampai dia kagum dengan alam. Berhenti sampai situ je. Dan dia tak kenal pun pencipta alam. Tak ada apa-apa faedah. Kita suruh kaji alam, Allah suruh kaji alam supaya akhirnya kita rasa, kalaulah alam sehebat ini, sesempurna ini, maka apatah lagi pencipta alam. Itu dia panggil, dia punya kajian telah sampai klimak dia yang dituntut, yang sebenarnya, iaitu kaji alam sehingga bawa kepada Allah, sehingga bawa kepada takut kepada neraka. Itu betul. Bukan dia mengkaji sehingga dia rasa dia pandai, dia cerdik pandai, dia sombong sehingga dia tak menerima sebarang bimbingan, dia tak nak terima sebarang dakwah
Dia tak nak terima sebarang peringatan. Dia berani pula mencabar tentang isu neraka. Dia kata neraka tak wujud sebab benda tu tak nampak. Maka ini walaupun orang seluruh dunia panggil dia orang cerdik, Quran kata dia ni orang jahil. Orang yang paling jahil adalah orang yang tidak tahu bahawasanya alam ini ada Tuhan. Ini orang paling jahil. Orang yang paling jahil adalah orang yang tidak tahu bahawasanya Tuhan yang mentadbir alam ini namanya Allah. Namanya siapa? Namanya Allah yang memiliki segala kesempurnaan dan kehebatan. Dan atas tujuan inilah Quran diturunkan. Maka kita sebut sekali lagi, petang ini kita bicarakan tentang apakah maudhu' dan topik Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza balaghul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadzakkara ulul albab. Insyaallah untuk pengajian petang ini setakat ini sahaja. Kita akan sambung selepas daripada solat maghrib insya-Allah taala. Kita majlis